Di dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan, tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan kita, Dr. Marofa Ismail dari UPM Sedang, Selangor. Kita masih lagi membincangkan tentang kosmologi, Doktor, ya? Ya. Dan kali ini, bagaimanakah bentuk bumi ketika awal kejadiannya, Doktor? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah bentuk bumi ketika awal kejadiannya? Perkara ini wallahu a'lam secara asas jawapannya, tetapi ahli-ahli sains dan juga ahli mufassir cuba melihat dalam konteks Al-Quran dan juga cuba melihat dari segi saintis, dari segi kajian saintifik. Kalau kita perhatikan dari segi sainsnya, kita berarti bumi ini terdiri daripada 7 lapis strata. Lapisan ini yang paling asas di dalam bumi ini sangat panas, menggelegak. Sangat panas dan ada berbagai logam yang cair. Yang logam ini logam rak, kemudian semakin keluarnya semakin logam yang lebih ringan, akhirnya permukaan bumi. Jadi melihat pada wajah bumi yang demikian rupa, mereka jangkakan bumi kita ini asalnya menyala seperti bintang juga. Dia bukan yang sejuk seperti yang kita alami sekarang. Asalnya dia terpisah mungkin daripada bintang, mungkin daripada angkasa raya, di mana asalnya ini pandangan sains. Sedangkan Al-Quran telah menyatakan bahawa ini adalah planet yang dijadikan Allah khusus untuk Adam, untuk keluarga Bani Adam, sebagai tempat ujian selepas berlaku peristiwa yang kita lihat dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah menjadikan Adam dan bumi ini dirancang khas untuk ditempatkan sebagai tempat kehidupan umat manusia, sebagai ujian ke akhirat. Tetapi apabila dilihat dalam sains, mereka melihat bumi asalnya satu jasad panas yang bernyala-nyala. Kemudian oleh kerana terpisah daripada induknya, barangkali asalnya daripada matahari ataupun daripada bintang ataupun daripada di angkasa raya, maka dia telah sejuk, semakin lama semakin sejuk, sehingga akhirnya dia sudah menjadi hampir lonjong. Dan kemudian lapisan yang terakhir sekali inilah yang kita namakan lapisan yang disebut dengan kerak bumi, ataupun garis yang disebut sebagai, istilah sainsnya adalah plate tectonic plate. Maksudnya dia adalah satu lapisan yang menjadi lapisan bumi yang terakhir. Dan di atas inilah kita ada tumbuhan dan sebagainya. Dan awal kejadian dulu, mereka menjangkakan dia adalah satu makhluk yang sama seperti makhluk lain di langit angkasa raya. Tetapi dia khusus diciptakan selepas wal arda ba'da dzalika dahaha. Soal ayat ini, selepas kejadian langit itu, maka bumi dahiyah, dilakukan pembetangan tanahnya. Berbagai-bagai tafsir yang dilakukan. Barangkali inilah yang diciptakan khas untuk manusia, dengan pohon-pohon, dengan sungai dan sebagainya, sehingga dia menjadi bumi untuk kita tempat tinggal. Dan kita perhatikan bumi ini tak apa-apa di angkasa raya. Sama ada kita sedar ataupun tidak, bumi ini seolah-olah satu bahtera di udara yang berputar mengelilingi matahari, yang bila-bila masa boleh terpelanting keluar pada landasan. Kita lihat, kita diam, tetapi sebenarnya kita berjalan laju di angkasa raya. Macam kita naik kapal terbang, kita tengok kawan kita diam, dia tengok kita diam. Sedangkan kita berjalan dengan 800 km sejam. Demikian juga bumi. Dia berjalan dengan 187,000 km sejam. Hebat. Tetapi kita tidak rasa langsung pergerakannya. Dan kejadiannya ini adalah cukup menakjubkan bagi mereka yang mengkajinya. Sebab dia tidak semakin lama tidak semakin dekat dengan matahari. Bahkan dia perjalanannya adalah tetap, dengan jarak yang tetap. Sehingga kalau mengikut hukum fizik, dengan tarikan graviti, semakin lama bumi ini akan semakin dekat kepada matahari. Tetapi tidak berlaku demikian. Sebab ada tolakan daripada matahari keluar pula, sehingga dia seimbang di atas landasannya. Inilah buminya. Dan sekarang semakin lama semakin perlahan. Dijangkakan dulu bumi berputar sangat lekat pada awal kejadian dulu. Kemudian
kemudian bumi semakin lama semakin perlahan putarannya, sebab bumi ini dia berputar mengelilingi dirinya sendiri dan juga berputar mengelilingi matahari. Dua putaran, sukar mungkin pendengar untuk membayangkan, tetapi begitu indahnya bumi berjalan sehingga bagi saintis barat yang tidak percaya kepada ketuhanan, sukar untuk mereka menggambarkan kenapakah bumi boleh berada dalam garis orbit yang begitu mantap dan tak pernah tersilap putarannya. Dan ini tidak dapat mereka jawapan. Mereka hanya dapat menjawab bagaimanakah bumi berjalan, tetapi mereka tidak dapat menjawab kenapakah bumi begitu cantik indah perjalanannya. Ini mereka tidak dapat menjawab. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran, zalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir yang maha perkasa dan maha mengetahui. Itulah yang menjadi rahsia kepada kejadian alam. Bahkan kita dapati bahawa bumi kita ini semakin lama semakin perlahan bergerak. Putarannya semakin perlahan. Sebagaimana tayar kereta kita yang lama kita tak buat alignment, maka dia sudah tidak berjalan dengan teratur. Begitu juga bumi, mereka menjangka akhirnya bumi akan berlaku demikian juga dengan kegiatan manusia yang tidak terkawal. Umpamanya kita membakar hutan, kita menurunkan tanah yang tinggi, meruntuhkan gunung dan bukit, maka kita dapati bumi kita kemungkinan satu masa dia akan lari daripada keseimbangannya. Dan inilah yang sangat ditakuti. Dan itulah kejadian, dan mereka menganggap bahawa bumi ini ialah asal sebelum dia menjadikan jasad yang sejuk yang kita dapat tinggal di atas permukaan ini, asalnya dia panas. Dan panas ini dapat kita saksikan daripada apa yang berlaku dalam perut bumi yang ada masih ada hari ini, sehingga bila berlaku gempa bumi kita dapati bahawa lavanya sangat panas dimuntahkan, menunjukkan bahawa di perut bumi itu sangat-sangat panas. Dari mana datangnya panas? Mereka menjangkakan bumi ini memang objek yang panas menyala-nyala pada asalnya. Itulah asal usulnya yang dapat saintis sebut. Ini kesimpulannya, Doktor, ya. Sedangkan bumi, matahari, bulan mengikut perintah, apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula kita, Doktor, ya. Itulah matlamat akhir sekali apabila kita mengkaji betapa patuhnya mereka kepada takdir ilahi. Zalika taqdirul azizil alim. Itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mematuhinya. Maka kita sepatutnya ambil intibar, mereka yang besar perkasa masih patuh tunduk kepada penciptanya. Di manakah kita? Apakah ada pilihan? Itulah yang untuk ulul albab yang kita harus ambil intibar dalam kajian kosmologi. Terima kasih kepada saudara yang masih setia bersama kami di Siaran Suara Islam Kuala Lumpur. Apakah pula kesudahan matahari yang menjadi sumber cahaya di planet bumi ini, Doktor? Matahari juga seperti bintang yang lain. Betapa besar sekali pun matahari, dia akan habis bahan api dia. Dan seperti juga bayi, matahari ini dia ada peringkat-peringkat usia dia. Ada peringkat usianya yang mula-mula terjadi. Saintis mengatakan, ahli kosmologi mengkaji, bintang asalnya daripada asap yang panas. Asap macam mana dia boleh berkumpul, wallahu alam, mereka tidak sampai pada destinasi lagi. Mereka dapati bahawa di situ gas hidrogen dan helium berkumpul, tiba-tiba keluar cahaya yang sangat-sangat panas, warnanya kebiru-biruan, menunjukkan dia baru lahir. Kemudian bintang ini berubah dengan masa yang lama, dia membakar dan akhirnya bahan apinya semakin lama semakin habis, dan dia bertukar warna daripada biru menjadi putih. Apabila kita lihat bintang di atas langit dengan mata kasar, kita tak dapat membezakan sama ada biru ataupun putih, ataupun selepas itu dia menjadi kuning, kekuningan. Selepas itu dia menjadi merah. Itu tandanya bintang itu akan padam. Dan saintis barat menamakan gergasi merah. Apabila sampai peringkat merah bintang itu, maka mereka namakan ini gergasi merah. Sebab apabila sudah sampai warna merah, dia akan padam. Sebagaimana kita pasang lilin, panjang mana lilin kita bakar, dia akan lama makin terus sampai ke bawah sekali. Apakah yang berlaku? Api itu membesar, padam. Dan sebelum dia padam, ketika namanya red giant ataupun gergasi merah dan bahasa Melayunya, dia akan mengeluarkan satu cahaya yang sangat-sangat terang, disebut supernova dalam istilah barat. Dan dia akan pecah dan akan tersembur ke seluruh angkasa raya. Dan kadang-kadang kita lihat melintas dunia. Kita panggil bintang berekor, meteorite dan juga berbagai-bagai nama, tahi bintang dan sebagainya. Dia membawa sebahagian daripada pecahnya
bintang tersebut, maka berakhirlah tamat sebuah bintang. Ingat, matahari kita adalah sebuah bintang. Bermaksud matahari juga akan mengalami nasib yang sama seperti bintang. Wallahu a'lam. Itu memang kita tak tahu apakah yang berlaku, tetapi inilah yang digambarkan dalam Al-Quran pun. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari ini dipadamkan. Dan sains mengatakan bahawa bintang ini dia usia seperti manusia. Dia ada remaja, bayi, bahkan Stephen Hawking mengatakan the baby universe yang masih kecil, termasuk bintangnya yang masih baby ini akan membesar menjadi remaja, warnanya menjadi biru, menjadi putih, menjadi merah, kemudian menjadi hitam, pecah menjadi putih balik. Dia panggil white dwarf. Maka bintang yang pecah ni dapat disaksikan dia pecah berterabur di seluruh angkasa raya, dan sebahagiannya sampai ke bumi. Tahi bintang tu kadang-kadang jatuh ke bumi yang terhasil daripada bintang yang pecah. Matahari kita pasti menerima nasib yang sama. Apabila sampai masanya, matahari akan pecah. Dan faizan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Apabila langit pecah, maka dia akan berubah menjadi kemerahan seperti bunga mawar. Dan ini berlaku pada bintang yang pecah di langit. Kita dapat perhatikan bahawa bintang-bintang sentiasa pecah di langit. Dan itulah yang akan berlaku pada matahari. Dan matahari kita berapakah umur dia sekarang? Ibarat seorang manusia, dia pertengahan umur. Matahari sudah melalui zaman dewasa dan pasti akan menuju zaman tuanya dan pasti akan mati. Kalau dia sudah mengecil, sebab kita bayangkan kita ada gas satu tong yang besar, berapa lama dia boleh tahan? Walau sebesar mana sekalipun gas yang kita ada, pasti dia akan habis. Demikian juga matahari, sebesar mana sekalipun untuk menghasilkan tenaga, dia terpaksa bakar diri dia berjuta tan, berbilion tan satu masa tertentu untuk menghasilkan cahaya kepada percuma pada kita, untuk menghasilkan tumbuhan untuk kita hidup di atas permukaan bumi ini, dan kita dapat cahaya secara percuma. Alangkah cantiknya sekali-sekala kita sebut subhanallah, alhamdulillah, kerana terima kasih kepada cahaya matahari yang percuma yang diberikan oleh penciptanya, supaya untuk kehidupan kita, wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard, segala-galanya diberikan untuk kita, dipermudahkan segala-galanya langit dan bumi untuk kehidupan manusia, dan kita hanya perlu membayar dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah bayarannya yang cukup mudah. Dan kita dapati bahawa matahari ini dia berlari-lari. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dia berlari di atas landasannya menuju destinasi akhirnya. Mustaqarril laha. Kemanakah matahari pergi? Dan inilah yang saintis juga kaji. Mereka dapati bahawa matahari kita berada dalam satu galaksi yang besar, namanya Milky Way. Dan kita jangan sangka dia berada di tengah galaksi. Dia sudah berada di hujung galaksi. Dan dia akan meneruskan perjalanannya sampai ke hujung galaksi. Dan di situ dia tidak boleh pergi lagi. Dan apabila dia tidak boleh pergi lagi, sama ada dia patah balik ataupun dia musnah. Tapi itulah cantiknya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Dia ceritakan matahari, bulan, bumi dan sebagainya, siang dan malam, semuanya beredar-edar di atas landasan masing-masing, atas orbit masing-masing. Tetapi bagaimanakah bentuk perjalanan bumi? Bagaimanakah perjalanan awan? Kita tengok awan berjalan secara laju, secara terus. Tetapi matahari dia kata berlari. Dan saintis baru temui sebenarnya matahari dia berjalan seperti ini, seperti ombak. Turun naik, turun naik, turun naik. Sama seperti kuda berlari. Betapa tepatnya perkataan Al-Quran untuk menggambarkan perjalanan matahari. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari berlari menuju ke tempat akhirnya. Dan apabila dia sampai ke tempat akhirnya, dia tidak boleh pergi lagi. Maka dia akan berakhir di situ atau dia patah balik ke belakang. Maka kita dapati bahawa wasyamsu tajri ini hanya dapat dipahami oleh manusia kita hari ini. Apabila mereka melihat matahari ini berjalan dalam bentuk gelombang, dan ini ialah kerana bumi, matahari ini mengikut galaksi keluar. Payah untuk kita gambarkan secara perkataan, tetapi mungkin pendengar boleh merujuk pada buku-buku atau melihat dari segi video dan sebagainya. Perjalanan matahari, dia keluar daripada galaksi, tetapi dia membawa bersamanya bumi dan bulan. Matahari, dia ada satu sistem yang ada banyak planet. Dia sendiri berjalan, bumi mengelilingi dia, bulan mengelilingi matahari. Cuba lihat, dia bawa, dia tarik dengan bumi dengan bulan sekali, jalan menuju kepada dinding yang disebut sebagai solar apex. Solar apex ini ialah tempat akhir
kedudukan matahari dalam galaksi. Di situ tempat kematiannya. So dia semakin hampir kepada tempat kematiannya, dan di situlah kita orang Islam. Maka hari Yaumul Akhir itu berlaku di situ. Ataupun sebelum itu, ataupun bila-bila masa, wallahu alam. Tetapi kita dapati bahawa secara yang dapat melihat ilmu kosmologi ini sangat-sangat yakin bahawa matahari akan berakhir dengan kemusnahan dirinya sendiri. Dan apabila matahari sudah mati, sudah habis gasnya, dia tarik seluruh apa yang ada di keliling dia ke dalam perutnya. Dan kita tahu wajumi'as syams wal qamar, dalam Al-Quran mengatakan matahari dan bumi ini akan dicantumkan. Memang sains mengatakan apabila matahari ini telah habis gasnya dan dia sudah musnah, dia akan tarik segala apa yang ada sekeliling dia ke dalam perutnya. Maka disitulah berakhir segala sistem suria kita. Dan situlah, barangkali itulah yang disebut sebagai kemusnahan hari kiamat. Wallahu a'lam. Tetapi itulah digambarkan dalam dua pendekatan. Satu yang kita lihat dalam wahyu di bawah bayangan wahyu, yang satu kita lihat apa yang orang barat kaji, dan terdapat persamaan, terdapat satu hasil yang paralel, satu selari yang kita dapat ambil iktibar sebagai seorang Islam. Walaupun mereka tidak mengambil iktibar apa yang ada dalam Quran, kita umat Islam mengambil iktibar kedua belah ini, sehingga kita dapat dimensi yang lebih jauh daripada mereka. Itulah keindahan apabila kita mengkajinya, dan inilah sebagaimana yang kita sebutkan di dalam kajian ini. Ada planet-planet yang lain ni, Doktor, yang tak menerima cahaya matahari? Planet yang dalam konteks sistem matahari kita semuanya menerima cahaya matahari, dan kebanyakan kita tidak tahu bintang lain mempunyai berapa banyakkah planet yang mereka bawa, tetapi setiap bintang itu bercahaya dan selalunya dia membawa planet-planet tertentu. Sama ada planet ini ada kehidupan atau tidak, wallahu alam, tetapi yang dalam sistem matahari kita, bumi inilah satu-satunya yang ada kehidupan yang diketahui setakat ini. Setelah matahari ini mati, Doktor, ya, apabila dia dah memusnahkan semua, makna kita mendapat kegelapan. Kemudian bila sampai di Yaumil Mahsyar nanti, dalam Quran menyatakan bahawa matahari hanya sejengkal daripada umur kita. Bermakna matahari usia dia macam kita, hayat dia macam kita, bermakna 2 kali hidup. Yauma tubaddalul ardu was samawat. Pada hari kami tukarkan bumi dan matahari dengan matahari yang lain. Maksudnya kita berada di bumi yang lain. Dan kita ada matahari yang lain, sebab langit yang lain. Dia kata yauma tubaddalus samawati wal ard. Pada hari kami tukarkan langit dan bumi. Langit dan bumi ini sudah tidak ada lagi. As-samawat lain, bumi yang lain. Kita berada di langit la iwajan wala amtan, kata Rasulullah dalam sabdanya, yang tidak ada, yang semuanya rata. Maka di situ kita berkumpul, matahari wallahu alam, dan di situ bukan lagi dalam alam yang kita dapat sebut di sini, sebab itu bukan lagi alam syahadah kita. Itu adalah masuk dalam alam ghaib, dan wallahu alam bentuknya, tetapi gambarannya yauma tubaddalul ardu was samawat. Pada hari kami tukarkan bumi dengan bumi yang lain, kami tukarkan langit dengan bumi langit yang lain, maka di situlah hari penghitungan kita berada di dunia. Dan kita pun rasa muda masa itu, 33 tahun saja, Doktor. Bagi mereka yang bertakwa dimasukkan dalam syurga, dan kita insyaAllah akan jadi muda. Saudara,